kasih pada Ustaz Amri, Bah dan Mak serta semua yang hadir. Wa kadzalika asatizatuna alazim ma'ana fi hadzal makan wa fi hadzal sabah. InsyaAllah mudah-mudahan harapan kita, pertemuan kita pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah himpunkan kita, keluarga besar Ma'had Al-Iman Li'ulumil Quran ini, dengan satu tujuan, satu matlamat. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan terus mengikat tali ukhuwah, tali persaudaraan antara kita, guru-guru dan juga ahli keluarga, untuk kita terus membawa agenda pendidikan di ma'had kita itu dengan lebih maju, dengan lebih melihat kepada kepentingan untuk kita melahirkan anak-anak pelajar kita itu yang insya-Allah sedikit sebanyak ia akan menyumbang kepada pembangunan insaniyah kepada sebahagian kecil daripada rakyat yang mendiami negara kita ini. Tugas untuk membangunkan manusia adalah satu tugas yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misi yang dibawa oleh Nabi adalah misi kemanusiaan. Nabi menjulang nilai-nilai kemanusiaan itu. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan yang diasaskan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu yang pertama, 5 ayat yang awal daripada surah Al-Alaq itu, ia adalah satu gesaan agar kita menjadikan ilmu ini sebagai satu sebab untuk akhirnya kita diangkat darjat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita hari ini yang berhadapan dengan isu pandemik, isu COVID-19, yang kalau ikut kenyataan daripada WHO, yang ia akan memakan masa sehingga hampir 5 tahun. Keadaan ini dalam suasana kita yang masih belum ada satu bentuk vaksin yang boleh menjamin kita untuk kita selamat dan bebas daripada kita dijangkiti. Walaupun ada pertikaian, ada kumpulan-kumpulan anti vaksin sekarang, mungkin diketuai oleh Ustaz Azli yang dikenakan tekanan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada satu pandangan daripada seorang profesor perubatan yang dia menimbulkan sedikit kegusaran dia. Dia kata dalam pengalaman dia dalam bidang perubatan ini, vaksin ini bukan suatu perkara yang boleh dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Dia beri contoh HIV, dia kata dah 40 tahun lebih penyakit ataupun virus HIV itu ada dalam masyarakat kita, tetapi sampai hari ini tidak ada satu vaksin yang boleh diberikan kepada orang yang telah pun dijangkiti dengan virus HIV itu. Ialah kita pun kalau ada tu, orang-orang jenis itu syok lah pula. Tetapi kita kena faham, ada orang yang teraniaya kerana tindakan-tindakan yang diambil oleh orang-orang yang hampir dengan dia. Ada anak-anak yang akhirnya lahir dengan membawa virus itu, kan? Akibat daripada perbuatan ayah dia mungkin, perbuatan ibu dia mungkin, akhirnya anak-anak kecil ini menderita. Vaksin itu tidak ditemui lagi 40 tahun. Demikian juga vaksin-vaksin yang lain dihasilkan mengambil masa 15, 20 tahun. Tetapi vaksin COVID-19 ini
ia seperti sudah kedengaran, seperti sudah ada di beberapa tempat, di beberapa negara. Ada saintis-saintis yang telah pun membangunkan di China, di Amerika dan juga di Eropah. Dan kita sebagai sebuah negara yang termasuk dalam negara-negara umat Islam, hampir 51-52 buah negara daripada negara umat Islam, tidak ada satu pun yang menjadi negara ataupun adanya saintis-saintis yang tampil untuk membina dan membangunkan vaksin ini. Karena kita kekurangan orang-orang yang mampu untuk membuat kajian, terjun dalam bidang yang sememangnya sangat diperlukan oleh dunia pada ketika ini. Maka bila kita kembali membicarakan soal pendidikan, dan ma'had ini menjadi satu di antara mungkin puluhan ataupun ratusan ribuan pusat-pusat pendidikan lain yang ada di sini, yang ada di negara kita, bahkan yang ada di seluruh dunia. Tidak lain dan tidak bukan matlamat kita adalah untuk memastikan kita dan juga para pelajar kita ini akhirnya yang pertama sekali kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah dalam kitab dia Al-Alim wal Muta'allim, dalam bicara dia dengan seorang pelajar dia yang bernama Abu Muti', dapat dilihat di situ bahawa Imam Abu Hanifah meletakkan tujuan dan matlamat kepada pendidikan itu ialah dua. Yang pertama, tujuannya ialah untuk kita mendapatkan ilmu. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan ilmu. Ini tujuan pendidikan, bukan dengan tujuan yang lain. Kalau tujuan belajar itu hanya untuk kita mendapatkan pekerjaan, tujuan belajar itu hanya untuk mendapatkan ruang atau sebahagian daripada habuan keduniaan, itu matlamat yang terkeluar daripada apa yang telah disebut ataupun apa yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dia lahir tahun 80 Hijrah. Imam mazhab yang empat. Imam Abu Hanifah adalah imam yang paling tua, paling senior dalam kalangan empat imam mazhab ini. Dan mengikut catatan, beliau adalah daripada kalangan tabi'in, kerana pernah bertemu antara 6 hingga 8 orang sahabat dalam hayat dia. Jadi matlamat pendidikan yang pertama adalah untuk kita mendalami ilmu, mengambil dan mendalami ilmu. Yang kedua, matlamat pendidikan itu ialah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita belajar. Ini adalah satu bentuk falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah yang cukup jelas. Tujuan belajar ni apa? Belajar, ambil ilmu, kemudian kita amal. Itu saja. Adakah ia hanya sekadar belajar? Dan saya teringat bagaimana Syekh Ahmad Fahmi, ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pernah sebut ketika dia hadir dalam majlis pecah tanah satu kompleks pendidikan di Sungai Layak. Dia kata Fir'aun ini kalau dia cekap, kalau dia bijak, kalau dia pandai, dia tidak akan membunuh anak-anak Bani Israel. Lam yaqtul abna Bani Israel Fir'aun. Limadha? Dia hanya boleh, dia sepatutnya mengambil semua anak-anak itu untuk ditempatkan di satu sekolah dia, dan dia datangkan bentuk pemikiran dia. Dia boleh doktrinisasikan apa yang dia nak bentuk kepada anak-anak Bani Israel ini. Tetapi takdirnya dengan apa yang telah disampaikan kepada dia oleh nujum pada ketika itu, bahawa akan lahir seorang daripada anak Bani Israel ini, orang yang akan bangkit menentang dia dan menjatuhkan dia. Maka dia mengambil keputusan yang agak radikal
untuk membunuh semua anak-anak bayi-bayi lelaki dan membiarkan bayi-bayi perempuan untuk terus hidup. Maka takdirnya Sayyidina Musa alaihi salam akhirnya dihanyutkan dan dipelihara sendiri di dalam istana Firaun itu sendiri. Sebab itu dia satu proses yang kata pendidikan ini, proses doktrinisasi. Kita boleh bentuk pemikiran orang. Anak-anak pelajar kita yang ada dengan kita 300-400 orang itu, kita yang bertanggungjawab untuk membentuk pemikiran dia. Dengan manhaj kita, dengan kurikulum kita. Kita nak bawa dia ke mana? Minggu lepas, saya dan juga beberapa rakan, kami ada satu bengkel penulisan khutbah untuk kegunaan Masjid-Masjid Negeri Kedah bagi tahun 2021. Seorang profesor dari UUM, Profesor Dr. Munif. Dia di Jabatan Linguistik. Degree dia daripada Al-Azhar. Wal-an al-ustaz fi al-jami'ah UUM. Wa kan min al-Azhar, takharaj min al-Azhar. Takhasus Lugha Arabiyah. Dia hebat. Bila dia cerita kat kita tu, bawa dengan balaghahnya, dengan ilmu bayannya. Apa yang dia kongsi dengan kita pada sesi itu, 2 hari itu, ialah mimbar ini, mimbar di mana-mana tempat, dia adalah satu institusi sebenarnya. Mimbar, khutbah ini adalah satu institusi. Selama 54 minggu dalam setahun itu, dia perlu disusun, digarap mengikut kurikulum. Kena ada satu manhaj. Jabatan Agama, Jabatan Mufti, Majlis Agama di negeri Kedah ni, kita nak sampaikan apa kepada masyarakat kita? Supaya masyarakat kita itu akhirnya terbentuk minda dia, terbentuk pemikiran dia. Menjurus ke arah apa? Dia tak boleh dicampuk-campuk, tetapi mesti disusun mengikut manhaj yang akhirnya masyarakat kita dalam setahun itu, yang dengar khutbah betul-betul, dia mendapat sesuatu untuk membina jati diri dia sebagai Muslim, berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, dan juga dia dapat menjalani kehidupan dia dengan baik. Walaupun khutbah itu sebenarnya singkat, tempoh dia mungkin 10 minit, 20 minit, apatah lagi jalan tempoh sekarang ini, kita tak boleh panjang-panjang, tetapi ada sesuatu yang dapat dibawa balik oleh ayah-ayah, suami-suami yang hadir dalam solat-solat Jumaat itu untuk dikongsikan bersama dengan keluarga. Sebab tu dia share suatu pandangan dalam satu sesi dialog. Dia kata Persatuan Hindu Sanggam, Persatuan Hindu Sanggam, mereka juga meminta kepada pihak kerajaan kita untuk mereka dapat menubuhkan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Hindu. Kita ada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Mereka kata kalaulah boleh, mereka kata kami pun nak ada juga Jabatan Hal Ehwal Agama Hindu ini, yang mengawal selia perjalanan agama Hindu di negeri Kedah dan juga di Malaysia di khususnya. Agak kita boleh setuju tak? Ada justifikasi dia sebenarnya. Dia kata sebenarnya, dia kata penyebaran agama Hindu ini, dia kata berlaku secara tidak terkawal. Secara tidak terkawal. Kemasukan sami-sami pendakwah-pendakwah yang dibawa dari luar, khususnya daripada India, dia tidak dikawal. Kita yakin KDN, Kementerian Dalam Negeri, Wizarah Dakhiliyah ada dia punya cara dan juga kaedah dia, tetapi bila dia sampai masuk ke kampung-kampung, duduk di kuil-kuil dan sebagainya, dia punya manhaj ataupun kurikulum yang dibawa untuk disampaikan kepada masyarakat India yang beragama Hindu itu, dia akhirnya tidak membawa satu kesatuan dalam kalangan mereka sendiri. Dalam kalangan mereka sendiri tidak ada kesatuan. Kita ada jabatan agama pun, yang ada jabatan agama pun belum dapat untuk kita bina kesatuan yang begitu kuat. Masing-masing hadir dengan bawa pemikiran kita sendiri. Apatah lagi kalau tidak terkawal. Saya melihat ini suatu perkara yang
harus juga diberi perhatian. Karena apa? Mereka hidup bersama dengan kita. Dia sebut, dia kata hari ini, dia kata kalau sebut tentang gangsterism, dia kata banyak muncul daripada kalangan ini. Karena apa? Karena adanya serapan pemikiran-pemikiran yang berbentuk ekstremis, yang berbentuk radikal. Akhirnya dia menjadi tidak terkawal. Itu masa hari di Bali itu, 14 November itu, saya dan juga kawan-kawan ada yang turun dari Kuala Lumpur. Kami pergi cari kampung-kampung Hindu ni, kampung-kampung India. Takut juga nak masuk sebab kita tak biasa masuk dalam kampung mereka. Kan? Kita hidup dalam kampung kita aja. Dalam kampung kita ada siapa? Kan? Kampung kita semua kawan-kawan kita rupa macam kita, agama sama, bahasa pun sama. Bila ada orang yang tolong bawa, kita berani masuk. Kita boleh nampak seorang-seorang cara mereka macam mana. Kan? Berada dalam kalangan mereka itu. Menjadi satu cabaran kepada kita untuk kita memberikan satu bentuk pemikiran kita untuk kita hidup di sini dalam suasana yang kita perlu bertoleransi, hidup secara majmuk, menghormati apa juga anutan, sedang dalam masa yang sama perlembagaan kita membenarkan untuk apa juga agama lain untuk diamalkan walaupun tidak dibenarkan untuk disebarkan. Ini antara perkara-perkara yang harus kita lihat betapa kita juga perlu bergerak ke arah itu untuk kita turut menyumbang kepada kesejahteraan, kepada perpaduan, kepada keharmonian melalui manhaj-manhaj yang kita sampaikan kepada anak-anak pelajar kita. Kita dari kecil mengaji sekolah Islam, sekolah rendah. Tadika kita duduk dengan kawan-kawan kita, sekolah rendah, sekolah menengah, pergi universiti, balik mai, duduk dalam kelompok kita. Kita harus ada usaha juga untuk kita mengenali, usaha untuk mendekati mereka-mereka yang bukan Islam, mereka-mereka yang belum sampai masa untuk mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dengan sebab kita. Jadi anak-anak pelajar kita ini juga harus kita dedahkan sebenarnya, supaya mereka pun akhirnya akan punya ruang untuk mengenali. Bila dah kenal, kita akan reti bercakap. Bila dah kenal, kita akan reti bercakap. Kita dengan jiran kita. Bukan kata orang lain. Saya ni pun. Jiran selang 2-3 rumah ya. Cina. Tak pernah sembang. Tak pernah bersembang. Bila dah jadi hai, gerek kita hilang baru ni di rumah, barulah duk ronda tengok rumah dia ada CCTV. Barulah boleh berkawan. Nak jadi sebab, baru boleh berkawan. Dia tunjuk kat kita CCTV dia, tengok nampak ke ada orang masuk rumah kita tu kan. Sebelum tu kita tidak pernah cuba mendekati. Rupanya ada abang di depan rumah kita tu setiap kali raya dia hantar kuih. Kita tak buat. Ini satu proses juga sebenarnya tuan-tuan, para asatizah yang dikasihi sekalian, untuk kita akhirnya tampil sebagai suatu gerakan yang kita boleh bawa kepada anak-anak pelajar kita. Di samping kita betul-betul firm dengan keyakinan kita, berpegang sungguh kepada Al-Quran, pegang sungguh kepada As-Sunnah, pegang sungguh kepada akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, berpegang sungguh kepada kepentingan kita untuk kita memastikan negara kita ini ditadbir dengan urus tadbir yang cukup baik, ditadbirkan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, dari segi good governance-nya bagus, dari segi tadbir urusnya elok. Itu keyakinan kita dan itu matlamat kita sebenarnya. Tetapi pada masa yang sama kita perlu gerakkan supaya kita dapat mewujudkan hubungan-hubungan yang membina keharmonian dalam kalangan kita. Dalam kalangan kita lebih terutama meraihkan pandangan, cuba untuk kita berhujah dengan pandangan-pandangan yang baik, dan akhirnya kita dapat kembangkan asas dan pemikiran kita itu untuk kita mendekati mereka-mereka yang lahir daripada kalangan yang bukan Islam. Cuba kita bayangkan, kita nak mengajak orang kepada fitrah ini. Dan kalau kita melihat dalam surah Ar-Rum, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa,
Setelah kita tahu ciri-ciri kesyirikan itu, apa benda yang dikatakan syirik, akhirnya Allah perintahkan Nabi kita SAW untuk habaq kepada kita, umat Nabi ini, untuk kita kembali, untuk kita meluruskan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, luruskan keyakinan kita, luruskan amalan kita, luruskan tindakan kita mengikut apa yang telah dibawa oleh Nabi kita SAW dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, satu bentuk fitrah agama ini, atau dalam bahasanya disebut ugama. Ada beza antara agama dan ugama ini. Nanti balik tengok apa beza agama, apa beza ugama. Kalau guru-guru lama kita, mereka kekal menyebut ugama, mereka tidak menyebut agama. Dalam tafsir, terjemahan yang pada saya, dia akan diiktiraf oleh semua pihak bila kita menggunakan tafsiran itu, iaitu tafsir pimpinan Ar-Rahman. Terjemahan itu kalau kita masukkan dalam apa-apa penulisan pun, ia tidak akan jadi pertikaian. Kita boleh sandarkan tafsiran itu. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dia juga menggunakan ugama, dia tidak menggunakan agama. Nanti balik cari, tengok apa beza dia antara agama dan ugama. Almarhum Syekh Ni'mat dulu sering mengulang dan mengungkap dua istilah ini yang ia datang dengan makna yang berbeza. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, dari sudut fitrahnya kita. Memang kita ni rezeki kita lahir daripada perut mak kita, ayah kita yang alhamdulillah mereka itu adalah muslim. Daripada atas sampai ke bawah kita ini semuanya kita alhamdulillah kita dilahirkan dalam keluarga yang muslim. Kita kenal dah dengan Allah sejak kecil lagi. Akhirnya kita pun dibawa untuk belajar tentang agama, dan kita pun yakin bahawa agama inilah ataupun agama inilah yang akan memberi ruang keselamatan kepada kita di dunia, dan pastinya ia akan menyelamatkan kita nanti di hari akhirat. Namun bagaimana dengan mereka yang takdirnya lahir daripada kalangan mereka yang bukan Islam? Di Sungai Petani, saya ambil contoh di Sungai Petani, sebab saya pun duduk lama di Sungai Petani daripada 2009-2008. Antara masyarakat di Sungai Petani yang ramai akhirnya mereka mendapat hidayah adalah masyarakat India berbanding dengan masyarakat Cina. Orang Cina bandingan dengan India, orang India lebih ramai yang berminat dengan Islam. Tetapi isunya ialah kita tidak ada satu rangkaian yang begitu kukuh. Bagaimana untuk kita menjadi apa istilah yang sesuai? Bagaimana kita mampu menjadi pihak yang menyambut mereka dan meraihkan mereka di masjid-masjid? Jangan kata masjid yang besar-besar, masjid yang kecil-kecil, masjid yang besar-besar pun tak ada. Masjid-masjid yang menyediakan kemudahan untuk menyambut saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam, memberikan kemudahan kepada mereka, tempatkan mereka di situ untuk kita sara mereka. Sembang dengan kawan-kawan di pejabat zakat. Isu yang berkaitan dengan kumpulan LGBT, kan? Lesbian, gay, bisexual dan juga transgender ini. Apa halangan terbesar mereka ini untuk mereka kembali kepada fitrah? Apa halangan terbesar? Halangan terbesarnya adalah ini. Duit. Halangan terbesar mereka adalah pendapatan. Demikian juga dengan orang bukan Islam pun. Dia bimbang. Lah ni dia duduk berniaga dengan pak dia. Dia berniaga dengan ayah dia. Dia orang yang mendapat gaji daripada pendapatan dari ayah dia. Bila dia masuk Islam, ayah dia akan buang dia. Buang dia daripada keluarga. Siapa yang akan sambut dia? Siapa yang akan berikan pembelaan kepada dia pada peringkat awal, setahun, 2 tahun, sehingga akhirnya dia boleh survive? Walaupun dia mungkin struggle pada peringkat awalnya, akhirnya dia boleh hidup selepas pada itu. Kita boleh beri ruang-ruang pekerjaan kepada dia.
Hari ini kita tengok ramai orang yang mengambil kesempatan. Bila kita nampak je ada depa-depa yang asalnya bukan Islam, masuk Islam, mai ke masjid-masjid, bawa surat pondok dan sebagainya, kita pun sinis. Kita tidak beri pandangan yang baik kepada mereka. Kumpulan LGBT ni, maknyah-maknyah ni apa kerja mereka? Tinggi pendapatannya. Kumpulan lesbian, apa nama, perempuan sama perempuan, dia bukan hanya peringkat kampung je, bukan hanya peringkat kita di Al-Ustaz, peringkat kita di Sungai Petani, ia sehingga sampai ke satu tahap mereka ini telah menguasai apa nama, golongan-golongan yang lebih tinggi. Golongan VVIP juga menjadi sebahagian daripada pelanggan-pelanggan mereka, dan pendapatan mereka tinggi, pendapatan mereka besar. Tidak sikit yang dibayar upah kepada mereka untuk mereka menjalankan tugas mereka. Tak sikit. Tapi bila mereka diajak keluar daripada keadaan mereka itu untuk dikembalikan kepada fitrah, bagaimana kita nak gantikan pendapatan mereka itu yang hilang? Kerana mereka terpaksa mujahadah, lawan nafsu mereka. Ini kita tidak ada circle itu. Kita tidak ada circle yang begitu kukuh dan begitu bersedia sebenarnya untuk kita menyambut kumpulan-kumpulan mereka-mereka yang ingin kembali kepada fitrah. Di Sungai Petani ada PUSBA, Pusat Urusan Saudara Baru, ia di bawah kerajaan. Ada juga satu lagi nama dia Yayasan Abu Bakar. Ada Perkim, tetapi tak pasti fungsi dia sejauh mana untuk daerah Kuala Muda, Sungai Petani. Ada Yayasan Abu Bakar dekat dengan Pokok Asam. Dia dimiliki oleh satu pertubuhan bukan kerajaan, yang diasaskan oleh Tan Sri Rahmat nama dia. Tan Sri Rahmat ni orang Kuala Keti. Tan Sri Rahmat ni dia adalah orang Kuala Keti. Kalau ustaz-ustaz lalu tengok stesen tentu dia punya signage yang kita boleh sebut, stesen Bah Lama, ada majlis daerah kecil. Lepas ada jabat pos itu, sebelah kiri sebelum jumpa balai polis, belakang itu adalah kampung dia dulu, kampung Tan Sri Rahmat ni. Tan Sri Rahmat ni siapa? Rupanya bini dia ni anak saudara kepada Tun Mahathir, Perdana Menteri pertama dan Perdana Menteri ke-7. Dia dan ke-8, ke-4 dan ke-7, ngikut dan ke-8. Banyak rezeki dia lah, rezeki dia banyak. Kalau tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur tu, highway SKVE South Klang Valley Express itu hak dia, itu milik dia. Dulu ada Yasmin Holding, itu juga hak depa. Dia yang membina Yayasan Abu Bakar untuk tujuan menghimpun kumpulan-kumpulan mu'alaf ini. Ramainya adalah daripada kalangan masyarakat India, duduk di situ. Dia dibagi saraan bulanan, duduk secara percuma. Alhamdulillah ada. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang lain? Jadi rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kita melihat bahawa tugas kita sebenarnya adalah satu tugas yang cukup besar. Kita sedang mempersiapkan satu generasi yang mereka ini akan balik kepada masyarakat mereka sendiri, yang tidak hanya akan menyantuni kepentingan satu golongan ataupun satu kelompok, tetapi mereka akan memiliki suatu ruang yang luas dengan jiwa mereka yang besar, hasil daripada didikan kita berdasarkan manhaj kita. Mereka juga akan melihat isu-isu lain yang seharusnya mereka juga tangani, yang seharusnya mereka juga mengangkat isu itu untuk akhirnya dapat kita cari di punya jalan penyelesaian dia. Kalaupun tidak besar, cukuplah ia sekadar dapat mereka menyampaikan sesuatu, dapat dijadikan sebagai satu bentuk perkongsian dengan rakan-rakan mereka yang mungkin mereka jumpa daripada kalangan bukan Islam, ataupun kawan-kawan yang bermasalah
yang dilihat bermasalah. Sindiket-sindiket hak jahat di luar sana tu banyak, sangat banyak. Macam contoh bila saya dah dipanggil 2-3 kali ke balai polis ni. Kumpulan hak yang mencuri ni, dia ada 3 pihak. Dia ada 3 pihak. Yang pertama adalah pihak yang nak membeli. Orang yang nak membeli. Mereka nak beli apa? Mereka nak cari apa? Polis kata kat saya baru ni ada 3 benda hari ni yang hot. Pantang lepa tinggal di luar rumah. Yang ni duduk dalam kawasan pagar rumah. 3 benda ni confirm akan hilang, dia kata. Yang pertama dia kata bicycle. Confirm hilang. Bicycle. Yang kedua kasut kot. Kasut. Tak ingat kedua. Yang ketiga, yang saya tanya dia betul ke? Yang ketiga adalah ikan laga. Ikan laga. Dia jadi trend hari ni. Jadi trend. Ikan laga ni, kalau kita letak di luar rumah, kita mungkin buat atas meja di luar rumah, tempat kawasan kita menyembang dan sebagainya, dia akan menjadi tarikan untuk orang masuk dalam kawasan pagar rumah kita dan ambil ikan tersebut. Ikan laga. Saya pun tak tahu, saya pun baru nampak lepas polis tu cerita 2 hari lepas. Baru kita nampak ada orang duk iklan. Oh, ikan ni dia ada nama dia. Dia ada nama dia. Jenis-jenis tu lah. Jadi rupanya dia ada nilai. Kita ingat ikut ikan duk pi seruk kot dalam parit-parit belakang rumah kita, yang dia punya karak dia tu, buih dia karak sikit tu kan. Tu lepas tak main lah. Tak main lah tu. Dia ada pembeli dan dia ada penjual. Penjual ini bila ada permintaan, dia akan cari pihak ketiga. Mereka ni akan buat kerja kat dia. Mereka ni akan buat kerja kat dia. Dia akan habaq kata, okey, aku nak ikan, aku nak bicycle, aku nak gerek, aku nak apa. Mereka ni akan buat kerja, bagi kat dia dan dia akan jual. Dia jual pun tuan-tuan, dia jual bicycle itu, dia tak jual dengan harga yang terlalu murah. Dia akan search dulu, tengok nilai bicycle ni harga baru dia berapa. Kalau harga dia 3,000, dia tak akan jual 500. Pasal pembeli ni akan boleh syak kata barang ni adalah barang curi. Satu kumpulan budak muda, mereka ni pembeli. Kira naya lah. Mereka beli gerek dekat kawan ni, mereka tengah duk modify dia. Cabut habis stiker-stiker dia, mereka cat balik dengan warna yang sama. Tujuan mereka apa? Mereka dah ada satu misi, nak kayuh orang ramai-ramai naik Gunung Jerai. Memang nak kayuh naik Gunung Jerai. Mereka dah colourkan bicycle mereka tu dengan warna yang sama. Cuma tak ingat asal warna dia apa. Silver nak hijau. Akhirnya nanya mereka tu. Mereka tu kena cukup. Pasal apa? Mereka memiliki suatu barang yang dicurigai. Boleh jadi barang tu adalah barang curi. Jadi asatizah yang dikasihi sekalian, kita mudah-mudahan tidak hanya melihat kepada ruang lingkup yang ada dalam kalangan ma'had kita saja. Kita berurusan sebenarnya dengan orang yang dengan masyarakat yang lebih besar. Anak-anak kita itu setiap seorangnya akan mewakili kita. Mereka balik ke kampung mereka, balik kepada masyarakat mereka, balik kepada mak dan ayah mereka. Mereka punya misi sebenarnya balik ke kampung-kampung. Sebab tu dulu ketika Syekh Ni'mat Yusuf almarhum rahimahullah, bila ditubuhkan Ma'had Tarbiyah Islamiyah Diarang, bila ditubuhkan Ma'had Diarang, yang Ma'had itu tidak ada langsung hubungan dengan peperiksaan awam. Tidak ada UPSR, tidak ada PMR, tidak ada SPM. Dan kami 6 beradik ni dihantar pergi ke sana. Orang kampung tanya, orang Kuala Getih tanya, kata esok hampa nak kerja apa? Esok hampa nak kerja apa tak ada SPM? Orang Kuala Getih tanya, hampa nak kerja apa esok tak ada SPM ni? Hampa tengok anak makcik ni, dia mengaji jugalah sekolah agama. Dia ngaji Yayasan Khairiyah. Ada juga SPM. Dia mengaji juga Pondok Pak Ya. Ada juga SPM. Dia mengaji juga Pondok Pak Man di Bukit Besar.
Ada juga SPM ni, hampa ngaji dia orang ni tak ada apa ni. Kita tak tahu nak jawab, kita balik. Kita hanya boleh senyum je. Saya pun bila saya dah masuk kerja, saya duduk di institut perguruan ini. Bila kawan-kawan yang tahu latar belakang kita dulu, kita tidak ada UPSR, kita ambil SPM pun sendirian, mereka pun menimbulkan satu bentuk persoalan. Mereka kata, sekolah tu nak jadi apa? Dia punya budak-budak dia. Kenapa sekolah ini, yang pertama sekali, tidak ada hubungan dengan peperiksaan awam. Yang kedua, universiti yang dihantar pula, dia pilih universiti-universiti yang tidak diiktiraf oleh JPA, oleh kerajaan Malaysia. Pi Syria, dulu pi India, kemudian pi Pakistan. Tidak, yang tidak diiktiraf. Saya kata sebenarnya, tujuan besar, hasrat besar Syekh Ni'mat ini ialah supaya anak-anak dia, anak-anak pelajar dia, bila mereka tamat di peringkat sanawiyah di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang itu, kemudian mereka dibawa untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Akhirnya bila mereka tamat, bawa balik mai, duduk di sini, mereka tidak dipostingkan oleh mana-mana pihak, kementerian ke atau apa ke, pergi ke Sabah ke, pergi ke Sarawak ke, meninggalkan kampung-kampung dia. Yang dulu ni orang-orang kampung ni duk tunggu kita ni bila nak balik. Bila kita tak terikat dengan kerajaan, tidak terikat dengan satu sebab untuk kita dipostingkan ke mana-mana. Posting ni, contoh kata saya terima satu surat, dia panggil arahan penempatan. Arahan penempatan ni dia wajib, tidak boleh tukar. Nak buat rayuan pun tak boleh. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini akan dikenakan tindakan tata tertib. Kita terpaksa pi. Tapi siapa yang nak tukar Ustaz Amri untuk pi duduk tang lain? Siapa nak bawa Ustaz Azli? Siapa nak bawa Ustaz Arif? Siapa nak bawa Ustaz Aswad, Ustaz Amin pi duduk tang lain? Tak ada. Mereka tidak terikat. Kita duduk di kampung kita, kita balik ke Kuala Ketih, duduk di kampung kita dan kita buat sesuatu. Demikian juga hasrat kita kepada anak-anak kita nanti. Mereka balik, duduk di kampung. Akan ada saja perkara yang boleh mereka buat dengan masyarakat mereka yang ada di kampung-kampung tersebut. Atau di mana-mana tempat yang mereka duduk. Dulu bila kita belajar kan, orang-orang kampung ni, bila kita dah habaq kata kita nak pergi mengaji, bila kita salam di masjid, dia akan bubuh je duit dalam tangan dia. Dia akan cekak kat kita. RM10, RM20, RM50, RM100. Dia peniat tujuannya mereka sampaikan kepada kita itu untuk kita pergi belajar. Menggunakan apa yang mereka sumbangkan itu kepada kita untuk kita belajar. Dan tujuannya mereka mengharapkan kita balik. Saya pun kalau saya balik ke Kuala Getih, memang balik kadang selalu sembahyang solat jemaah dengan mak abah di rumah. Ada ketika-ketika kita akan solat di masjid. Solat di masjid Kuala Getih ni, dia jadi suatu apa? Semua orang akan mai serbu kita. Oh, Ustaz Amir apa bang? Lama tak nampak. Di Kuala Getih ni kawan-kawan saya lah. Kawan-kawan Ustaz Azli, Ustaz Amri pun lebih kurang lah. Kami berkawan dengan siapa? Kami berkawan dengan orang yang sebahyangan dengan abah kami. Pasal apa? Kita tak ngaji Kuala Getih dulu. Kami tidak ada rakan sebaya. Rakan sebaya di Kuala Getih tak ada. Sebab tak pernah mengaji sekolah kebangsaan di Kuala Getih ni. Tak pernah ada rakan sebaya. Habis tu kawan-kawan kita siapa? Bila kita ikut abah pergi masjid, siapa yang berkawan dengan abah kita, itulah kawan kita. Kalau Ustaz tak kenal Cikgu Ak, Cikgu Ishang, ramai lagi dah. Ramai ada apa yang tak ada pun. Ramai yang dah. Ramai juga yang pindah. Ada dulu Pak Long Mak Khair, dia pindah balik ke Jeniang. Ada Cikgu Mak Nok, kita panggil Pak Long Mak Nok, dia pindah dah balik ke Teluk Bagan. Hak mana yang ada di masjid, itulah orang tuanya yang menjadi kawan-kawan kita. Kalau Ustaz kenal juga nama seorang tu Pak Cik Sidik. Daripada dia muda lagi, daripada dia duduk kerja sebagai konduktor bas lagi. Dia kerja konduktor bas tu, Kulim Baling Road Transport itu. Bila kita naik bas daripada Sungai Petani nak balik ke Kuala Getih, tengok dia yang duk jadi inspektor tiket tu. Dia akan duk sembang dengan kita. Dia seronok, dia suka kita belajar dan kita balik dan akhirnya kita berada di tengah-tengah masyarakat. Demikian, saya yakin hasrat itu juga yang ada kepada kita di Ma'had. Ini mudah-mudahan
anak-anak pelajar kita juga dapat sama-sama membentuk satu bentuk pemikiran untuk kita mengajak semua masyarakat yang ada di sekeliling dia untuk kembali kepada fitrah yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar akhirnya dapat kita membentuk satu bentuk masyarakat yang saling hormat menghormati, menjadikan kehidupan kita lebih harmoni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memanfaatkan setiap ruang dan setiap keadaan yang sedang kita lakukan ini, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak atas ruang yang diberikan kepada saya pada pagi ini. Saya doakan mudah-mudahan para asatizah ini terus dapat terus kekal bersama dengan ma'had ini untuk memberikan khidmat kepada anak-anak kita, dan doakan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki dalam usaha kita pun nak bina lagi bangunan yang lebih selesa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk akhirnya kita menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada pembangunan nilai-nilai insaniah, nilai-nilai kemanusiaan dalam kalangan warga negara kita di negara ini. Wallahu alam. Mohon maaf atas mungkin ada segala kekurangan dalam perkongsian kita pada pagi ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.